Bangun pagi, langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Setinggi-tinggi penghargaan saya lontarkan kepada rakan-rakan yang sudi menyumbangkan tenaga, masa serta kerjasama dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Siti Mudia Saleh kerana telah menunjuk ajar dengan baik dan jelas kepada kami. Dalam video ini, kumpulan kami iaitu kumpulan 3 akan mengupaskan perihal rahsia pemakanan halal dan baik, halalan thayyiban. Definisi makanan halal, halalan thayyibah. Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandungi zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan mencampurkan makanan halal dengan daging babi, alkohol maupun bahan-bahan lain yang sifatnya tidak dibenarkan. Perkataan thayyib bermakna baik, dan ia juga bererti makanan itu mestilah baik untuk dimakan dan diperolehi daripada sumber yang asli. Ibnu Khatir mentafsirkan makanan yang baik sebagai yang sesuai dengan selesa di samping tidak mendatangkan kemudaratan kepada badan dan akal. Kata halal sendiri diambil daripada bahasa Arab iaitu halal yang memiliki erti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Selain istilah halal, terdapat juga istilah thayyibah yang sering kita dengar. Objektif kajian terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber-sumber makanan halal menurut Islam. Yang kedua, mengetahui kemudaratan masyarakat yang mengambil makanan haram menurut Islam. Dan ketiga, untuk mengkaji kepentingan makanan halal menurut Islam. Objektif yang pertama iaitu sumber makanan halal menurut Islam. Makanan halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya. Mempunyai unsur diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan. Sebagai orang Islam, kita perlulah makan makanan yang halal iaitu makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya. Makanan yang halal telah ditetapkan dalam kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis. Sumber bahagian makanan halal terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah hasil bijian, iaitu nasi, pasta dan sebarang produk bijirin seperti roti, bijirin sarapan pagi atau barang-barang bakar yang disediakan tanpa ramuan haram. Yang kedua, sayur dan buah-buahan, sama ada mentah, kering, beku atau dalam tin, dimasak atau disajikan dengan air, mentega atau minyak sayuran dan semua jus. Objektif kedua, kemudaratan masyarakat yang mengambil makanan haram. Islam telah menetapkan syariat yang harus dilaksanakan oleh umatnya, termasuk menghalalkan segala makanan dan minuman yang memberikan manfaat kepada kesihatan dan untuk keberlangsungan hidup manusia. Demikian juga, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk mengambil makanan haram dan minuman yang haram kerana mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Antara kemudaratannya ialah doa-doa tidak dimakbulkan. Seseorang yang memakan makanan haram, doa-doanya tidak akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, merasakan hati dan akal fikiran. Makanan yang haram dapat mempengaruhi hati dan fikiran seseorang. Jika seseorang memakan makanan halal, maka hatinya juga dapat menjadi baik, dan sebaliknya, jika memakan makanan haram, hati seseorang dapat tercemar, dan hal ini juga mempengaruhi kekhusyukan dalam beribadah, termasuk dalam solat. Makanan yang haram
juga dapat mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mengambil peduli kesusahan orang lain dan enggan membantu. Selain itu, makanan haram membawa ke neraka. Makanan haram yang dimakan oleh seseorang akan berubah menjadi daging, dan daging tersebut dapat membawa seseorang ke neraka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang mereka yang memakan makanan haram. Hadis tersebut ialah, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Objektif ketiga, kepentingan mengambil makanan haram. Terdapat banyak kepentingan terhadap pengambilan makanan halal. Antaranya ialah 1. Terhindar dari sebarang kemungkaran. Bagi umat Islam sendiri, konsep halalan thayyiban itu sendiri dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyatakan bahawa salah satu doa yang tidak diterima Allah adalah kerana makanan yang dimakannya adalah daripada sumbernya haram, minumannya daripada sumbernya haram, dan pakaiannya juga dari sumbernya haram. Kepentingan yang kedua adalah terhindar dari sebarang penyakit yang berbahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan daging khinzir kerana kajian sains membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus JE dalam khinzir. Kedua-duanya dinyatakan sukar untuk dimatikan. Oleh yang sedemikian, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga soal makanan dan minuman atau apa jua produk kegunaan umat Islam hanya halal amat penting supaya memberi kebaikan kepada individu itu sendiri, terutama dari segi kesihatan. Persoalan tentang makanan halal. Yang pertama, apakah sumber-sumber makanan halal menurut Islam? Yang kedua ialah, apakah kemudaratan masyarakat yang mengambil makanan haram menurut Islam? Dan yang ketiga, apakah kepentingan mengambil makanan halal menurut Islam? Seterusnya, kita beralih kepada isu berkaitan makanan halal. Contohnya, isu jangan ambil mudah status halal produk makanan. Telah diperkatakan dalam akhbar atas talian iaitu akhbar Berita Harian pada 18 September 2020. Setiap masyarakat memiliki budaya makanan tersendiri selari dengan pegangan agama, cita rasa dan tradisi turun-temurun. Selain dipengaruhi keadaan alam sekeliling yang memudahkan untuk mendapatkan sumber makanan serta faktor cuaca panas atau sejuk. Bagaimanapun, kesan globalisasi dan perkembangan teknologi makanan, pelbagai jenis makanan diimport ke dalam masyarakat termasuk di negara ini, sekaligus merancakkan konsumerisme. Selari fenomena itu, selera orang Melayu mengalami evolusi daripada cita rasa tempatan kepada antarabangsa, selain beradaptasi dengan hidangan makanan luar dari masa ke semasa. Kuasa tular di media sosial baharu pula menyebabkan ia mendapat perhatian hingga ada pengguna sanggup beratur panjang bagi menikmatinya. Ironinya, kedinamikan cita rasa pengguna Melayu Muslim kadang-kala merentasi batasan halalan thayyiban yang digariskan dalam syarak. Yang pertama, penciptaan haiwan dan tumbuh-tumbuhan telah memberikan sumbangan besar kepada kehidupan manusia. Ia membekalkan makanan dan minuman berupa daging, susu, telur, sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai memenuhi kelangsungan kehidupan manusia di dunia. Yang kedua, ada sesetengah penyelidik berpendapat bahawa jika membiasakan diri selalu memakan daging babi, nescaya akan menghilangkan perasaan cemburu terhadap perkara yang terlarang. Yang ketiga, pemilihan pola pemakanan merupakan perkara penting bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Justeru, Islam memberikan garis panduan terbaik dalam urusan pemilihan makanan supaya dapat dipastikan halal, baik serta berkualiti dan berkhasiat. Ia bertujuan untuk memastikan tubuh badan seseorang dapat berfungsi dengan normal. Makanan seimbang juga memberikan tenaga, zat, karbohidrat, protein serta lemak secara optimum dan kandungan fiber yang mencukupi. Ayat Al-Quran yang berkaitan makanan halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172.
Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya. Kesimpulan, dengan penjelasan yang telah kami nyatakan di atas, di sini saya akan menyimpulkan bahawa dalam konteks masyarakat Islam, pengambilan makanan yang halal amat penting kerana ianya memberi implikasi terhadap ibadah yang dilaksanakan. Makanan merupakan keperluan asas manusia. Makanan yang terbaik untuk semua manusia adalah makanan yang halal. Konsep pemakanan halal dalam Islam ialah halal lagi baik, iaitu halalan thayyiban. Terdiri daripada makanan yang berkhasiat dan tidak memudaratkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggariskan panduan kepada hamba-Nya mengenai gaya pemakanan terbaik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai sekalian manusia, makanlah daripada makanan yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di atas bumi." Akhir sekali, melalui penjelasan kami dalam video ini, kami satu kumpulan berharap agar para penonton atau pendengar dapat mengambil sedikit sebanyak iktibar sekaligus mampu sama-sama kita menitik beratkan kepentingan mengambil makanan halal dan makanan baik bagi setiap muslimin dan muslimat supaya badan kita sentiasa sihat. Sekian, terima kasih.